Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah. Dalam siri yang ke-11 daripada siri penjelasan, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Malik dan lain-lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawasanya Nabi SAW telah berkata dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku, yakni Allah, telah membahagikan as-salah, yakni surah Al-Fatihah, antara aku dan antara hamba aku kepada dua bahagian. Wali 'abdi ma sa'al, dan hamba aku akan mendapat apa yang dia pinta. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, apabila hamba itu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata, Hamidani abdi, hamba aku telah memuji aku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, apabila hamba itu berkata Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah taala athna alayya abdi, hamba aku telah memuji aku. Wa idza qala Maliki Yaumiddin, apabila hamba itu berkata Allah Ta'ala lah pemilik hari pembalasan, Allah Ta'ala akan menjawab Majjadani abdi, hamba aku telah mengagungkan aku. Fa idza qala, apabila hamba itu berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berkata qala hadza baini wa baina abdi. Ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini terbahagi kepada dua, antara aku dan hamba aku. Iyyaka na'budu ini adalah bahagian pemuliaan, pengagungan, penyembahan, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala bahagian yang kedua, Iyyaka nasta'in, adalah bahagian hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali 'abdi ma sa'al, dan hamba aku akan mendapat apa yang dia pinta. Fa idza qala, dan apabila hamba itu berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sehingga habis Al-Fatihah, Allah Ta'ala akan berkata hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ayat ini semua adalah bahagian hamba aku, permintaan daripada hamba aku, wa li 'abdi ma sa'al, dan hamba aku akan mendapat apa yang dia minta. Jadi, jelas daripada hadis ini bahawasanya surah Al-Fatihah itu terbahagi kepada dua. Bahagian yang pertama adalah bahagian pengagungan, pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala bahagian yang kedua daripada surah Al-Fatihah adalah penghambaan hamba kepada Allah, permintaan hamba kepada Allah, kebergantungan hamba kepada Allah. Daripada Alhamdulillahirabbil alamin sehingga Iyyaka na'budu adalah bahagian Tuhan, manakala daripada wa iyyaka nasta'in sehingga habis waladdallin adalah bahagian hamba. Al-Imam Al-Khattabi menyebutkan dalam syarah Sunan Abi Dawud, Ma'alim As-Sunan, maksud surah ini terbahagi antara aku dan hamba aku, nisfuha thana, sebahagian daripada surah Al-Fatihah ini adalah kepujian dan pengagungan hamba kepada Allah, wa nisfuha mas'alatun wa du'a, manakala bahagian yang kedua iaitu bahagian hamba adalah bahagian permintaan dan permohonan doa. Demikianlah kefahaman yang dipegang oleh para pensyarah hadis dan oleh sesiapa saja yang membaca hadis ini. Surah Al-Fatihah ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah puji-pujian kepada Allah. Bahagian kedua daripada surah adalah penghambaan diri, permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para penonton sekalian, mari kita lihat bagaimanakah hadis ini difaham oleh Abdul Karim Al-Jili, dan para penonton boleh menilai adakah isyarat, adakah kefahaman Abdul Karim Al-Jili ini bertepatan dengan maksud hadis itu. Mari kita lihat kata-kata Abdul Karim Al-Jili dalam Al-Insanul Kamil. Al-Jili berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda,
Inna Allah qad qassama al-Fatihata baina abdihi wa bainah. Bahawasanya Allah telah membahagikan surah Al-Fatihah itu antara hambanya dan antara Allah. Apa yang Al-Jili faham daripada hadis itu? Isyaratun ila anna al-wujuda munqasimun bainal khalqi wal haqq. Al-Jili mengatakan bahawasanya hadis itu memberi isyarat bahawasanya kewujudan ini terbahagi antara bahagian khalq, bahagian kemakhlukan, wal haq, manakala bahagian yang kedua adalah bahagian ketuhanan, al-haq. Fal insanu alladhi huwa al-khalqu bi'tibari zahirihi, insan yang merupakan makhluk bi'tibari zahirihi pada aspek zahirnya, huwa al-haqqu bi'tibari batinihi, insan itu juga adalah Tuhan, adalah hak pada aspek batinnya. Amat konsisten dengan apa yang Al-Jili sebutkan pada isyarat huruf hak pada lafzul jalalah yang telah kami jelaskan dalam siri yang ke-10. Al-Jili berkata, fal wujudu munqasimun baina batinin wa zahir. Kewujudan ini terbahagi kepada dua, seperti hadis tadi, terbahagi kepada dua, kepada batin dan zahir. Ala tara ila sifati nafsiyati, tidakkah kamu lihat kepada sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah di sisi Al-Jili termasuk sekali segala sifat-sifat ma'ani, kerana Al-Jili tidak menganggap bahawasanya sifat-sifat ma'ani itu adalah sifat yang zaidah. Jadi sifat qudrat, iradat, sama', basar, kalam, ilmu, hayat, itu yang dimaksudkan dengan sifat an-nafsiyah. Tidakkah kamu melihat bahawasanya sifat-sifat Tuhan ini innama hiya wa ainuha sifatu Muhammad? Tidakkah kamu melihat bahawasanya sifat-sifat Tuhan itu, sifat itu jugalah adalah sifat Muhammad? Tuhan mendengar, Muhammad mendengar. Tuhan melihat, Muhammad melihat. Tuhan berkata-kata, Muhammad berkata-kata. Jadi ada dua aspek. Insan itu ada aspek ketuhanannya dan insan itu ada aspek kemakhlukannya. Sifat Allah itu juga sifat Muhammad. Wa kama yuqalu fil haqqi innahu hayyun alimun, sebagaimana dikatakan bahawasanya Tuhan itu bersifat hidup dan bersifat dengan ilmu, begitu juga dengan Nabi Muhammad. Muhammad juga ada sifat hidup, ada sifat ilmu dan segala sifat-sifat Tuhan yang lain. Yuqalu fi Muhammadin innahu hayyun alimun ila jami'is sifat. Maka itulah maksud dia pembahagian surah Fatihah kepada dua bahagian, bahagian ketuhanan al-haq dan bahagian kehambaan. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah suatu isyarat kepada insan itu sendiri, yang mana insan itu ada dua aspek, aspek ketuhanan dan aspek kemakhlukan, aspek haq dan aspek khalq. Isyaratun ila anna al-insana walau kana khalqan falhaqqu haqiqatuh. Hal ini memberi isyarat bahawasanya insan itu, walaupun insan itu pada satu aspeknya adalah khalq, adalah makhluk, falhaqqu haqiqatuhu, tetapi Allah, Tuhan, al-haq adalah hakikat insan itu sendiri. Insan itulah Allah, insan itulah haq. Fakama annahu hawin li awsafil ubudiyah, sebagaimana insan itu mengandungi sifat-sifat kehambaan, kadzalika huwa hawin li awsafir rububiyah. Insan itu juga, insan yang bersifat dengan sifat penghambaan itu juga, dia bersifat, dirinya itu penuh dengan sifat ar-rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Mungkin ada yang kata, ini maksudnya Nabi Muhammad itu berakhlak dengan akhlak Tuhan. Nabi Muhammad itu berhias dirinya dengan sifat-sifat ketuhanan yang layak bagi Nabi. Maknanya Allah itu maha pengasih, Nabi maha pengasih. Allah itu maha penyayang, maknanya Nabi pun bersifat dengan kasih sayang. Mungkin ada yang bercakap begitu. Tapi kita baca kata Al-Jili, Al-Jili kata li'annallaha haqiqatuhu, li'annallaha haqiqatuhu, kerana Allah adalah hakikat Muhammad, Allah adalah hakikat insan.
Insan adalah hakikatnya Allah. Bukannya Nabi Muhammad bersifat dengan sifat-sifat jamal, sifat-sifat Tuhan. Bukan. Insan itulah hakikat Allah. Wa huwal muradu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan dengan Muhammad. Pada dialah ada sisi hak, pada dialah ada sisi khalq. Dialah Tuhan, dialah hamba. Dialah Tuhan, dialah insan. Wala thamma ghairuhu fahuwa al-mu'tabaru fil martabatain. Pada dua-dua martabat hak dan haq, dialah saja yang ada. Wa huwa al-mawjudu fil mamlakatain, dialah yang ada pada dua mamlakah kerajaan hak dan khalq. Fahuwa al-haqqu wa huwa al-khalqu. Insan itu jugalah Tuhan al-haq, insan itu jugalah makhluk al-khalq. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Maka adakah ini tauhid tahap tinggi yang kita semua idamkan, yang kita semua dambakan? Ataupun adakah ini suatu zandaqah dan kekufuran? Kita tepuk hati, tepuk dada, tanya iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali abdi ma sa'al, insyaallah Allah taala perkenankan. Wassalamualaikum warahmatullahi